Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam channel Master Kimia SPM. InsyaAllah pada kali ini kita masih lagi dalam Kimia tingkatan 4 KSSM dan perbincangan kita pada kali ini menyambung kembali perbincangan kita pada siri video kita yang lepas. Ya, jadi tajuk kita sama juga, iaitu GRIM dan struktur atom. Kali ini perbincangan kita kepada SK 2.2, standard kandungan 2.2, iaitu perkembangan model atom. Okey. Secara asasnya ya, pelajar-pelajar mesti memahami yang pertamanya bahawa zarah, zarah yang kita sebut sebagai zarah dalam bahasa Melayu ataupun particle in English. Dalam Inggeris kita panggil particle. Okey, zarah ni kita bahagi kepada 3 jenis. Ya, zarah kita boleh bahagi kepada 3 jenis. Yang pertama kita ada atom, ya, atom. Yang kedua kita ada molekul. Yang ketiga, kita ada ion. Okey. Kalau soalan tanya jenis zarah, maka pelajar mesti jawab sama ada atom, molekul dan ion. Ya, jangan kita keliru ya. Sebelum ni kita belajar keadaan GRIM. Keadaan GRIM, pepejar, cecair, gas. Okey, yang ini jenis zarah, ya. Type of particle. Jenis zarah pun ada 3, ya, iaitu atom, molekul dan ion. Okey, ya, pelajar-pelajar boleh rujuk dalam modul kita, modul master kimia kita tingkatan 4, ya. Di sana ada notanya, ya, dan juga ruangan yang perlu dipenuhi ataupun dilengkapkan. Okey, untuk atom, apa itu atom? Okey, atom ialah zarah paling kecil suatu unsur yang dapat mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Ini masuk atom, ya. Jadi atom ialah zarah yang paling kecil. Okey, jadi contohnya zinc, Zn. Ya. Maka dia single, dia satu saja. Dia satu saja. Jadi pelajar tak perlu confuse, ya, sebab atom ni dia simple, dia mudah. Benda yang satu, Zn, ya, Cu, Mg, satu, K. Jadi itu ialah atom. Okey, kemudian molekul. Molekul ialah zarah neutral yang terdiri daripada 2 atau lebih atom yang berpadu secara kimia. Okey, kalau molekul dia melibatkan gabungan 2 atau lebih. Ya, kalau satu confirm, tak ada masalah, itu atom, ya. Okey, contohnya ialah sulfur trioksida, SO3, gabungan antara sulfur dan 3 oksigen. Okey. Jadi sulfur trioksida ialah salah satu contoh molekul. Ya, jumlah atom di sini ada 4, kan? Jadi ya, dia lebih pada 1. Maka dia adalah molekul. Okey, jadi atom dengan molekul ni pelajar harapnya tidak confuse, ya, sebab benda yang mudah aja. Okey, yang ketiga ialah ion. Ion ialah zarah yang bercas positif atau negatif. Ya, charged particle. Particle yang bercas. Cas ni ada 2, sama ada cas positif ataupun cas negatif. Ya, contohnya natrium klorida. Natrium klorida ini salah satu contoh ion, sebab dalam tu dia ada ion Na+ dan dalam tu juga ada ion Cl-. Okey. Jadi pelajar-pelajar mesti boleh mengenal pasti, ya, boleh membezakan antara atom, molekul dan ion. Okey, contoh, ya. Okey, kita nak kenal pasti bahan berikut, ya. Sama ada molekul, atom atau ion. Okey, yang pertama kita ada cuprum, Cu. Cu ini sudah semestinya adalah atom sebab dia single, satu saja, ya. Oksigen, O2, ya, maka dia adalah molekul. Asid hidroklorik, asid dia adalah ion, ya, dia boleh mengkondensasikan arus. Cuprum oksida juga adalah ion, ya. Helium, He, helium, satu unsur saja, ini adalah atom. Argentum, satu unsur juga, Ag, atom.
Karbon dioksida ada dua unsur, tiga atom kan? Maka dia adalah molekul. Klorin, Cl2, Cl dan Cl, dia adalah molekul. Kalium klorida, maka dia adalah ion. Okey, peringkat ni barangkali pelajar masih keliru antara ion dan molekul. Tak apa, nanti kita akan belajar lebih detail dalam tajuk-tajuk yang akan datang ya. Okey, amonia ya, amonia molekul ya. Lithium atom, kalsium karbonat, dia adalah molekul. Magnesium ya, satu unsur saja, atom. Argon sama, adalah atom. Hidrogen H2, maka dia adalah molekul. Air H2O, molekul. Natrium hidroksida, alkali ya, maka dia adalah ion. Alkali asid ni ion. Sulfur, dia adalah atom. Okey. Jadi ini antara beberapa contoh ya, kita nak bezakan antara atom, molekul dan juga ion. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu struktur atom moden. Okey, struktur atom moden. Okey, dalam struktur atom moden ya. Jadi sejarah perkembangannya pelajar-pelajar boleh baca sendirilah ya, dalam buku teks. Ya, kita nak bincang hari ini ialah yang moden ya, maksudnya struktur atom yang terkini. Yang terkini ya. Okey. Bila kita sebut atom, yang pertamanya kita kena ingat bahawa atom mesti ada nukleus. Ya. Bila kita lukis, mesti lukis nukleus. Nukleus ni berada di tengah. Okey, dalam nukleus ini, nukleus di tengah, dia macam sel ya. Nukleus ada nukleus di tengah. Okey, dalam nukleus ini dia mengandungi dua subatom. Ya. Atom itu suatu benda yang kecil. Tapi sebenarnya dalam atom itu ada lagi benda yang zarah yang lebih kecil yang kita panggil namanya subatom. Ya. Okey, dalam nukleus dia ada dua subatom. Yang pertama ialah proton, yang kedua ialah neutron. Proton bercas positif, neutron bercas neutral. Okey, proton dan neutron berada di nukleus. Kemudian di sekeliling nukleus itu adanya petala. Ya, petala. Dan ini contoh petala ya. Dan pada petala itu terdapatnya satu lagi ya, zarah subatom. Zarah subatom yang ketiga yang kita sebut sebagai elektron ya. Elektron dia bercas negatif. Jadi kesimpulannya, dalam atom itu terdapat tiga lagi zarah subatom. Yang pertama zarah proton yang bercas positif. Yang kedua zarah neutron yang bercas neutral. Dan yang ketiga zarah elektron yang bercas negatif. Jadi proton dan neutron berada di nukleus dan elektron itu berada pada petala. Inilah ya gambaran ya struktur atom moden. Okey, tapi dalam kita melukis kita tidak lukis begini. Kita akan cerita nanti ya. Okey, seterusnya kita melihat kepada standard kandungan 2.3 struktur atom. Ya, masih lagi dalam bab jirim dan struktur atom. Ya, dalam standard kandungan 2.3 struktur atom. Okey, jadi suatu atom itu kita boleh wakilkan melalui satu piawaian yang standard seluruh dunia. Okey. Dan piawaian atom itu kita boleh wakilkan melalui simbol begini. Okey, X, A, Z. Ini cara ahli sains dia menulis ya perwakilan piawai untuk atom. Kalau pelajar-pelajar boleh rujuk ni, boleh tengok dalam jadual berkala. Cara penulisan dia, cara mewakilkan atom itu. Secara piawainya begitu. Ya. Jadi hari ini kita nak pelajar-pelajar faham apa itu X, apa itu A, apa itu Z ya. Okey, yang pertama kita tengok ya, di situ ada X. X merujuk kepada simbol atom.
Okey, kalau dia cuprum maka Cu. Kalau dia kalium K. Kalau dia klorin Cl. Kalau dia magnesium Mg. Itu simbol atom ya. A adalah nombor nukleon. Ini satu istilah yang pelajar-pelajar baru jumpa hari ini ya. A adalah nombor nukleon dan Z adalah nombor proton. Ini juga istilah baru ya, baru jumpa kali ini, kali pertama jumpa. Okey, jadi kena tahu A itu mesti faham bahawa A ialah nombor nukleon, Z itu nombor proton. Okey. Apa itu nombor nukleon? Apa itu nombor proton? Okey, kita akan bincang sekejap lagi. Okey, nombor nukleon A simbolnya. Ini adalah takrifan dia. Dan takrifan ini pelajar mesti ikut sebagaimana yang kita beri ini ya, sebab ini adalah ya yang sebenar-benar yang mengikut skema yang sebenar ya. Okey. Nombor nukleon A ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus suatu atom. Ya. So, jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus suatu atom kita wakilkan dengan simbol A, kita sebut sebagai nombor nukleon. Okey. Kemudian kita ada nombor proton, Z. Mudah aja. Nombor proton ialah bilangan proton di dalam nukleus suatu atom. Okey, kerana proton tu berada di nukleus ya. Okey, jadi dua-dua definisi ini pelajar wajib hafal. Baik. Kemudian kita tengok ya contoh supaya faham. Katakan kita ada Al2713. Pelajar kena faham apa itu 27, apa itu 13 ya. Al tu tahulah. Al merujuk kepada simbol atom. Bermakna atom kita adalah atom aluminium ya. Okey, daripada perwakilan piawai atom Al2713 tadi, kita boleh ketahui apa maklumat yang kita boleh dapat daripada perwakilan piawai atom ini. Itu soalannya. Yang pertama ialah bilangan proton. Okey, daripada perwakilan piawai tadi, yang pertama kita boleh tahu bilangan proton iaitu 13. Kenapa? Sebab 13 merujuk kepada Z. Z ialah nombor proton. Nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus suatu atom. Jadi nombor 13 mewakili bilangan proton. Ya, nombor 13 adalah nombor proton. Nombor proton ialah bilangan proton. Senangnya. Yang kedua, bilangan elektron. Daripada simbol perwakilan piawai atom tadi, maklumat yang kedua kita boleh dapat ialah bilangan elektron. Juga 13. Kenapa? Kerana bagi atom bila sebut atom maknanya dia adalah zarah yang neutral ya. Bagi atom bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi bagi suatu atom ya, proton dan elektronnya adalah sama. Walaupun elektron kita tak nampak dalam perwakilan piawai atom yang Al2713 tu. Tapi kita kena ingat bahawa elektron sama dengan proton. Untuk apa? Untuk atom yang neutral. Tapi kalau dia bercas dia tak sama. Okey. Jadi elektronnya juga ialah 13. Okey. Yang ketiga kita boleh tahu bilangan neutron iaitu 14. Kenapa 14? Okey, kita rujuk kepada nombor 27 itu. Nombor 27 ialah nombor nukleon. Nombor nukleon ialah bilangan proton dan neutron. Kalau protonnya 13, bermakna neutronnya berapa? Kita tolakkan saja. Kita akan dapat ya, 27 tolak 13, kita dapat 14. Ya. Jadi harap pelajar boleh faham ini. Ini adalah asas ya untuk kimia. Maka kita boleh tulis daripada maklumat yang kita dapat tadi, kita boleh tulis susunan elektron.
Satu lagi istilah baru kita jumpa, susunan elektron. Electron arrangement kalau dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi susunan elektron bagi atom Al, aluminium, ialah 283. Okey, kenapa 283? Okey, bila kita susun elektron, ya, pada petala-petalanya. Petala pertama, okey, maksimum elektron yang boleh muat hanyalah 2. Jadi kita ada 13 elektron. 2 kita letak pada petala pertama. Bermakna kita ada lagi baki 11. Okey. Kemudian baki itu kita masukkan pada petala kedua. 11 tadi letak pada petala kedua. Tapi petala kedua maksimum boleh masuk hanyalah 8 elektron. Jadi kita masukkan 8, tinggal lagi 3. Maka 3 itu kita masukkan pada petala yang ketiga. Ya, petala ketiga juga maksimumnya 8, tapi kita hanya ada 3 bakinya. Maka kita tulis 2.8.3. Ya. Jadi simbol ataupun cara penulisan yang diterima dalam periksa hanyalah 2.8.3 atau 2,8,3. Itu kena ingat, ya. Dan elektron yang berada pada petala yang paling hujung, kita sebut namanya elektron valence. Ya, 283, kita ada 3 petala, ya. 283. So, petala terakhir ada 3 elektron. Jadi 3 itu kita namakan sebagai elektron valence. Ya, ini juga satu istilah baru, iaitu elektron valence ialah elektron yang berada pada petala terakhir. Ya, bagi aluminium, petala terakhirnya ada 3. Okey, ya, dia tak sama untuk semua unsur. Kemudian kita nak lukis susunan elektron dan struktur atom. Ini untuk lebih memahami, ya. Kita ada 2 jenis susunan, 2 jenis lukisan, dua jenis lukisan. Pelajar mesti dapat membezakan 2 jenis susunan lukisan ini. Yang pertama, kita ada lukisan susunan elektron. Okey, 283 tadi ialah, ya, kita tulis susunan elektronnya. Itu tulis. Tapi kalau soalan suruh lukis, kena lukis. Okey, lukisan yang pertama kita sebut namanya, ya. Contoh, kita ambil contoh dia lah. Kita ada unsur aluminium tadi, ya, 2713, mudah. Okey, sekarang kita nak lukis susunan elektron. Okey, susunan elektron nak lukis, kita kena tahu dulu susunan elektron untuk aluminium. Kita dah buat tadi, ya, iaitu 283. Ada 13, ya, elektron. 13 proton samalah dengan 13 elektron. Kita taburkan, ya. Okey, petala pertama, okey, bila kita lukis, kita mesti lukis dulu nukleus. Ini pelajar kena ingat. Jangan silap. Ya, dalam lukisan atom, ya, tak kira lah susunan elektron ke, struktur atom ke, mesti ada nukleus. Mesti ada nukleus. Saya ulang balik, ya. So, kita lukis bulat nukleus. Kita letak simbol dia, Al. Kemudian, kita lukis petala pertama. Ini cara lukis, ya. Okey, petala pertama, kita ada 13 elektron tadi. Petala pertama hanya mampu muat 2 sahaja. Maksimum 2. Jadi, daripada 13, 2 dah berada pada petala pertama, maka bakinya ialah 11. 11 itu kita taburkan pada petala yang kedua. Kita lukis petala kedua. Tapi, petala kedua juga yang ada hadnya, iaitu 8 maksimum. So, daripada 11, baki tadi kita letak 8 pada petala kedua. Kita lukis berpasangan supaya nampak cantik, kan? Berpasangan. 2, 2, 2. Okey, bakinya ada berapa? Okey, sudah ada 10 di sini. Elektron, bakinya ada lagi 3. Ya, kerana elektronnya 13. Jadi 3 itu kita letakkan pada petala yang ketiga. Okey, letakkan 3.
Andai kata kita masuk petala ketiga ni maksimumnya 8 juga. Yang sudah penuh, kita bawa masuk ke petala keempat. Begitulah. Ya. Okey, jadi ini kita panggil namanya susunan elektron. Ya, lukisan susunan elektron. Kemudian ada satu lagi lukisan yang pelajar kena bezakan dengan susunan elektron tadi. Kita panggil lukisan struktur atom, atomic structure. Ya, struktur atom. Okey, dia tak banyak beza antara lukisan susunan elektron dengan lukisan struktur atom. Sikit je beza. Mari kita tengok apa beza dia. Ya. Okey, yang pertama sama, kita kena ada nukleus. Di sini beza ya. Susunan lukisan struktur atom, nukleusnya kita mesti nyatakan bilangan proton dan neutron. Maka kita tahu aluminium ada 13 proton dan ada 14 neutron. Kita kena tulis di situ. Ya, 13 proton, 14 neutron. 13P, P itu proton ya. Okey, yang lain-lain sama saja. Petala pertama kita masukkan 2 elektron. Kemudian petala kedua kita masukkan 8. Okey, bakinya ada 3, masukkan petala yang ke-3. Okey, 3 itu sama je dengan susunan elektron. Jadi tak banyak beza antara struktur atom dengan susunan elektron. Tapi pelajar mesti tahu beza dia bila kita nak melukis. Okey, kesimpulannya, tengok tu. Struktur atom menunjukkan bilangan proton, neutron dan elektron. Okey. Bila soalan suruh lukis struktur atom, pelajar struktur atom mesti tunjukkan bilangan proton, mesti tunjukkan bilangan neutron dan bilangan elektron. Okey, baik. Bagi susunan elektron, lukisan susunan elektron hanya menunjukkan bilangan elektron sahaja. Ya, sebab dia susunan elektron, maka kita hanya tunjuk susunan elektron sahaja. Kita taburkan elektron pada petala sahaja. Nukleusnya kita tak perlu tunjuk berapa proton, berapa neutron. Baik, Okey, kita tengok satu lagi contoh supaya kita lebih faham. Okey, kita ada nitrogen N 14,7. Okey. Yang pertama kita buat lukisan susunan elektron. Okey, dia ada 7 proton, bermakna nitrogen juga mengandungi 7 elektron. Jadi kita buat susunan elektronnya ialah 2, 5. Ya, 7, 2 petala pertama, bakinya 5 petala kedua ya. Jadi 2.5 cara tulisnya ya. Okey. Kemudian kita nak lukis susunan elektronnya. Okey. Kita lukiskan dulu macam biasa nukleus, kita letakkan simbol N ya. Ya. Kemudian kita lukis petala pertama. Okey, petala pertama maksimum 2, masukkan 2 elektron. Kemudian ya bakinya ada berapa? 5 daripada 7 ya. So 5 masukkan petala yang kedua. Jadi dia hanya ada 2 petala saja ya. Okey. Kemudian kita tengok pula struktur atom. Struktur atom lebih kurang sama kita sebut tadi. Cuma bezanya di nukleus kita kena nyatakan bilangan proton dan neutron. Okey. Jadi protonnya 7, neutronnya 7 juga sebab nombor nukleonnya ialah 14 kan. So, ya, proton 7, neutron 7. Okey, kena nyatakan dalam nukleus tu bilangan proton dan neutron. Yang lain-lain susunan elektronnya sama saja. Ya, petala pertama kita ada 2 elektron dan petala kedua kita ada 5 elektron. Okey, jadi inilah perbezaan ya antara lukisan susunan elektron dan juga lukisan struktur atom. Jadi pelajar pastikan bila soalan tanya ya nak lukis yang mana jangan keliru. Okey, kemudian bagaimana pula dengan ion? Tadi kalau pelajar-pelajar masih ingat, saya sebutkan bahawa atom ialah satu benda yang neutral ya, maka atom ni biasanya bilangan proton dan bilangan elektronnya adalah sama, senang. Sekarang bagaimana pula dengan ion? Sebab bila ion
bilangan proton dan elektronnya tak boleh sama, takkan sama. Okey, cuba kita tengok, cuba kita perhati sama-sama ya. Okey, konsep yang perlu dan mesti anda faham. Yang ini pelajar-pelajar mesti faham ya. Yang pertama, atom ialah zarah neutral. Di mana bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Tadi kita dah bincang, atom kita dah bincang tadi ya. Maknanya kalau kita tahu bilangan proton, automatik kita tahu bilangan elektron. Sebab proton sama dengan bilangan elektron. Bagi apa? Bagi atom. Ya, zarah yang neutral. Okey, contoh. Kita ada Na natrium ya. 2311. So, daripada perwakilan piawai atom ni kita boleh tahu. Ya, proton 11, elektron 11. Sama ya. Susunan elektronnya kita boleh buat sendirilah. 11 maknanya 2, kemudian titik 8, kemudian titik 1. Ya. Petala pertama 2, bakinya ada lagi 9, masuk petala kedua 8, bakinya 1, bawa ke petala ketiga. So 2, 8, 1. Okey. Yang kedua, ion adalah zarah bercas. Sama ada positif atau negatif. Di mana bilangan proton tidak sama dengan bilangan elektron. Ya. Bila sebut ion, ion merujuk kepada zarah yang bercas. Cas ada dua, sama ada positif, kita panggil cation ya, ataupun negatif, anion. Dan bila dia bercas, maka bilangan proton tidak boleh sama dengan bilangan elektron. Contoh ya, ion positif kita panggil cation. Ya, ion positif kita sebut cation. Bila dia ion positif, bilangan proton lebih daripada elektron. Sebab itu dia bercas positif. Positif merujuk pada proton. Ya, bila proton lebih, dia akan jadi ion positif. Ion negatif, anion. Bilangan elektron lebih daripada proton. Okey. Kalau proton dan elektron sama, neutral. Proton lebih, dia akan jadi ion positif. Elektron lebih, dia akan jadi ion negatif. Contoh. Okey. Kita ada Na plus. Na tambah. Jadi, zarah ni zarah bercas. Bercas apa? Bercas 1 positif. Na 1 positif. 1 positif itu ada cas dia. Ini adalah ion positif, cation. Okey. Dalam atom tadi, kita dapat tahu dah proton 11, elektron 11 kan. Bagaimana pula dengan Na plus ni? Okey. Jadi dalam Na plus ni protonnya adalah 11. Okey. Elektronnya 10. Susunan elektronnya 2.8. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey, perlu diingat bahawa bila dia bercas positif, maka dia lebih proton. Okey. Dan yang kedua, pelajar kena faham juga, proton dan neutron berada di nukleus. Bila proton berada di nukleus, maka proton sama sekali tidak boleh berkurang atau bertambah. Jadi, bilangan proton pada atom dan pada ion tetap sama sebab proton tak boleh berubah. Ya, bilangannya. Tak boleh ditambah, tak boleh dibuang. Yang boleh ditambah, yang boleh dibuang hanyalah elektron. Ya, sebab elektron berada pada petala. Okey, kalau dia bercas 1 positif, Na plus bermakna dia lebih 1 proton. Okey, kalau pada atom protonnya 11, maka pada ion protonnya tetap sama 11. Maka apa yang berbeza? Elektronnya berbeza. Bila protonnya 11, dia bercas Na plus 1 positif lebih 1 proton. Bermakna elektronnya akan jadi 10. Okey, bila dia bercas positif dia lebih proton. Okey, bila elektronnya 10, kita buat susunan elektron ya, 2. Kemudian bakinya 8, kita masuk petala yang ke-2. Okey, susunan elektronnya adalah 2, 8. Ingat, ya, bilangan proton tidak boleh berubah. Tu kena ingat ya, bilangan proton tidak boleh berubah.
Yang boleh ditambah dan dibuang hanyalah elektron sahaja. Baik, kita tengok lagi supaya kita lebih faham. Contoh. Okey, katakan kita ada atom magnesium, Mg, magnesium. Okey, bilangan proton ni kita dapatkan daripada jadual berkala ya. Tak apa, nanti pelajar jangan keliru pula kenapa nombor-nombor ni ya. Ini tetap dah, tak apa. Okey, atom magnesium bilangan protonnya ialah 12. Okey, jadi bila dia atom maka proton sama dengan elektron, maka elektronnya juga ialah 12. Susunan elektronnya kita rujuk pada bilangan elektron 12. So 12 2 8 2. 2.8.2. Okey. Ion magnesium 2 tambah. Mg2+. Bila Mg2+, ion tu Mg2+, maknanya dia lebih 2 proton. 2+, maksudnya dia lebih 2 charge positif. Proton lah. Ya, dia lebih 2 proton. Tapi kena ingat, proton tak boleh berubah. So proton tetap sama dengan atom tadi. Sebab proton tak boleh dibuang, ditambah. Okey, so protonnya 12, elektronnya berapa? Maka dia lebih 2 proton kan? Maka proton elektronnya ialah 10. Yang kita tambah, kita buang hanya elektron ya. Jadi susunan elektronnya ialah 28. Okey. Atom klorin, protonnya ialah 17. Elektronnya sama, bila atom sama 17. Susunan elektronnya ialah 287. Okey, ion klorida. Ion klorida, Cl minus. Bila minus maksudnya dia lebih 1 elektron. Sebab charge-nya negatif 1 tu. 1 elektron. Okey, protonnya tak payah pening-pening, proton tetap sama 17. Okey? Tapi ingat, bila dia bercharge, dia charge apa? Charge negatif. Maka dia lebih elektron. Negatif berapa charge-nya? Negatif 1. Maka dia lebih elektron sebanyak 1. So 18. Ya, susunan elektronnya ialah 288. Okey, atom Al. Tadi kita dah bincang ya. So protonnya ialah 13. Bila atom sama je dengan elektron 13. Susunan elektron 283. Ion Al3+. Maka dia lebih protonnya 3. Tapi ingat, proton tak boleh berubah. 13 juga. Jadi apa yang berlaku? Kurang elektronnya. Kan? Jadi elektron jadi 10. Okey. So, susunan elektron 28. Okey. Atom oksigen. Protonnya 8. So, elektronnya sama 8. Bila atom, proton, elektron sama. Susunan elektron 26. Ion oksida. O2-. Bermakna dia lebih elektron. Sebanyak 2. Jadi proton tetap sama ya. 8. Elektronnya lebih 2. Jadi elektron akan jadi 10. Okey, susunan elektron ialah 28. Baik ya. Ini pelajar perhati betul-betul. Insya-Allah mudah-mudahan boleh faham. Dan satu lagi perlu diingat, bila dia membentuk ion, okey, dia akan dapat susunan elektron yang elektron valennya adalah ya penuh. 888 tu ya, elektron valennya penuh. Ya, kita sebut namanya elektron valennya oktet ya. Okey, kalau dibentuk ion. Okey. Jadi harapannya moga-moga pelajar-pelajar dapat memahami ya untuk kali ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi nanti dalam siri kuliah PDP kita ya, dalam Master Kimia SPM akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.